Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan mengupaskan topik 2.5 teknologi pemprosesan makanan daripada Cikgu Ila Bryant Domai. Hari ini kita akan mengupaskan tentang bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan dan impaknya terhadap kesihatan kita. Di dalam kandungan Milo ini, dia mempunyai analisis setiap makanan tambahan yang diletakkan di dalam packaging ini. Jom Cikgu Ila terangkan apakah bahan yang diletakkan di dalam packaging Milo ini. Jom. Okey, so apakah tujuan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan? Yang pertama, dia adalah untuk mengawet makanan supaya makanan boleh disimpan dengan lebih lama. Yang kedua, mengekalkan kualiti makanan. Yang ketiga, memastikan tekstur makanan tidak berubah. Yang keempat, dia boleh menambahkan zat atau kita panggil nutrien dalam makanan serta menambahkan rasa makanan, dan yang terakhir, menjadikan makanan tersebut lebih menarik. Nampak tak? Macam mana pembungkusan vakum Milo nampak lebih menarik, tertarik sehingga kita pun setiap hari nak minum air Milo. Bahan kimia yang pertama ialah bahan awet. Fungsinya mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Yang kedua, boleh mengurangkan kerosakan pada makanan. Dan yang ketiga, menjadikan makanan dapat tahan lebih lama. Apakah contoh bahan awet dan contoh makanan? Garam semula jadi contoh makanannya ada pada ikan dan sayur. Ingat tak, kita ada ikan masin, sayur masin, lobak asin. Seterusnya contoh gula. Gula pula boleh didapati daripada buah-buahan. Cuka boleh didapati daripada makanan yang mempunyai jeruk ataupun makanan berjeruk. Natrium nitrit dan nitrat diperolehi daripada contoh makanan daging dan sosis yang telah diproses. Bahan kimia asid borik iaitu dari segi buatannya didapati daripada mi dan juga berbola ikan. Asid benzoik iaitu juga sejenis buatan didapati daripada jus buah-buahan dan juga sos. Manakala bahan yang seterusnya sulfur dioksida iaitu sejenis buatan juga yang boleh didapati daripada cordial, air buah-buahan. Seterusnya bahan kimia yang kedua ialah pewarna. Berfungsi menambahkan warna kepada makanan yang warnanya terlalu pudar dan boleh menjadikan makanan tersebut lebih menarik. Contoh bahan kimianya, kita letakkanlah daun pandan, kunyit, susu, karamel ataupun santan kepada contoh makanan kuih muih. Contoh yang kedua, tratazina iaitu sejenis buatan yang boleh didapati daripada contoh makanan minuman ringan dan juga gula-gula. Sunset yellow digunakan dalam minuman cordial, sama juga dengan karmozin buatan daripada minuman cordial. Untuk bahan kimia yang ketiga, peluntur. Berfungsi melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Contoh bahan kimianya, karbon diaktifkan yang didapati secara semula jadi yang boleh dapat daripada contoh makanan minyak, kelapa sawit dan juga gula tebu. Contoh bahan kimia yang kedua, benzoil peroksida iaitu sejenis buatan yang mana contoh makanannya boleh didapati daripada beras, tepung, gula dan bihun. Jika murid-murid nampak beras kita berwarna putih, so dia mengandungi bahan kimia daripada benzoil peroksida. Seterusnya bahan yang keempat iaitu perisa yang berfungsi mempertingkatkan rasa makanan yang tawar, mengubah suai asal makanan tersebut dan boleh menambahkan rasa semula jadi kepada makanan. Contoh bahan kimia yang kita gunakan, gula, garam, cuka, daun pandan, vanila yang boleh awak dapati daripada masakan dan juga kuih muih. Contoh bahan kimia, monosodium glutamat ataupun dikenali sebagai MSG ataupun bahasa pasarnya Ajinomoto. Yang itu boleh anda dapati daripada contoh makanan mi segera, kicap soya dan juga keripik kentang. Seterusnya, bahan kimia penstabil berfungsi untuk memperbaiki tekstur dan juga memekatkan makanan. Ia juga boleh mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair.
Contoh bahan kimianya adalah kanji, iaitu secara semula jadi boleh didapati daripada contoh makanan sos cili, sos tomato. Seterusnya, gelatin yang diperolehi daripada semula jadi boleh digunakan dalam makanan jeli. Contoh bahan kimia agar dan juga gam akasia boleh digunakan ataupun boleh didapati daripada contoh makanan aiskrim, sup segera dan juga jeli. Seterusnya, pemanis. Salah satu bahan kimia yang menjadikan makanan dan minuman itu lebih manis. Contoh bahan kimia gula-gula Melaka, madu digunakan dalam kuih muih, kek dan juga minuman. Aspartam, sejenis bahan kimia buatan, boleh dapat daripada minuman cordial, minuman ringan dan juga jam. Sorbitol boleh juga didapati daripada makanan untuk pesakit-pesakit yang mempunyai kencing manis. Bahan kimia seterusnya, antioksidan yang mana berfungsi memperlahankan proses pengoksidaan makanan berlemak dan juga boleh mencegah warna buah dan sayur-sayuran daripada bertukar warna perang. Contoh bahan kimianya, asid askorbik mengandungi vitamin C yang diperoleh secara semula jadi dan boleh digunakan dalam makanan minyak masak. Tokoferol, vitamin E boleh diperolehi daripada makanan margarin. Contoh bahan kimia hydroxyanisole terbutil iaitu BHA, sejenis daripada bahan kimia buatan yang digunakan kebanyakan dalam pil-pil vitamin. Pengemulsi adalah salah satu bahan kimia yang berfungsi mengemulsikan ramuan yang tidak bercampur seperti lemak dan air dalam makanan. Ia juga boleh memperbaiki kehomogenan, kestabilan dan tekstur makanan. Apakah contoh bahan kimianya? Ya, dia mempunyai lecithin iaitu yang diperolehi daripada kuning telur ataupun kacang soya yang dijadikan sebagai makanan aiskrim dan juga coklat. Pektin pula digunakan dalam makanan mayonis dan juga puding. Asid lemak seperti magnesium stearate iaitu secara buatan ataupun monogliserida iaitu secara semula jadi banyak digunakan dalam makanan yogurt dan juga keju. Murid-murid, boleh dapat tahu kan kenapa sih 8 jenis bahan kimia yang digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan? Jangan lupa, setiap bahan kimia mempunyai impak penggunaannya jika digunakan secara berlebihan dan juga boleh menjejaskan kesihatan manusia. Mari cikgu Ida terangkan. Bahan kimia yang pertama, pengawet. Impak terhadap kesihatan dalam bahan kimia pengawet boleh menyebabkan kanser, mengganggu sistem pencernaan manusia, alergi, ruam dan juga kegatalan kulit. Seterusnya, dia boleh mencatatkan fetus di dalam kandungan ibu dan juga boleh merosakkan hati dan ginjal. Bahan kimia yang kedua, pewarna. Dia boleh memberi impak negatif kepada pesakit-pesakit kanser, kemandulan, keracunan makanan dan boleh merosakkan hati dan ginjal. Bahan kimia peluntur, dia boleh memberi kesan kepada kanser dan juga keracunan makanan. Manakala perisa boleh memberi impak kepada kesihatan iaitu boleh mendapat kanser, tekanan darah tinggi, sakit jantung, kerencatan otak pada kanak-kanak dan boleh merosakkan hati dan ginjal. Bahan kimia pemanis boleh menyebabkan kanser, diabetes mellitus iaitu kencing manis, alergi, ruam dan juga kegatalan kulit. Boleh merosakkan hati dan ginjal serta obesiti. Seterusnya adalah bahan kimia antioksida yang mana boleh merencatkan pertumbuhan badan, boleh mendatangkan ruam dan juga kegatalan kulit serta boleh merosakkan hati dan ginjal. Kesimpulannya, nampak tak murid-murid? Kebanyakannya bahan kimia yang kita makan mempunyai impak terhadap kanser, keracunan makanan dan juga boleh merosakkan hati dan ginjal. Diharapkan murid-murid dapat membezakan setiap impak kesihatan dengan bahan kimia yang telah kita pelajari tadi.
Kesimpulannya, kita mempelajari 8 bahan kimia yang perlu dikuasai oleh murid-murid. Mari cikgu Ila ulang semula. Yang pertama, bahan awet. Yang kedua, pewarna. Yang ketiga, peluntur. Yang keempat, perisa. Yang kelima, penstabil. Yang keenam, pemanis. Yang ketujuh, antioksidan. Dan yang kelapan, pengemulsi. Kod kita pada hari ini ialah teknologi pemprosesan makanan tidak boleh dipisahkan dengan bahan kimia. Bak kata peribahasa, bagai aur dengan tebing. Itu saja video pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi video yang akan datang. Daripada Cikgu Ila, Brainet.my.